Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati sahibul fadilah Tuan Haji Abdul Ghani dan seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah pada tengah hari ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul. Dan kita telah memasuki hari yang ke-21 daripada bulan Ramadan bagi tahun 1445 Hijrah. Maknanya hari ini bermulalah 10 akhir Ramadan, hadirin sidang jemaah, iaitu malam tadi bermula 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita mengisi majlis kita pada tengah hari ini dengan majlis ilmu. Dan mungkin ramai yang terlepas pandang sebenarnya majlis ilmu juga adalah majlis amal saleh dan majlis ibadah yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak sambung perbahasan kita pada tengah hari ini berkenaan dengan fiqh salat. Kita dah tamat pada bulan yang lepas berkenaan dengan syarat-syarat sah salat. Dan pada beberapa bulan yang lepas kita telah tamat berkenaan dengan syarat-syarat wajib salat. Maknanya kita dah selesai syarat wajib salat dan juga syarat sah salat. Kita pada tengah hari ini kita akan memasuki perbahasan arkanus salah, rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Orang mungkin tertanya apakah perbezaan di antara syarat dan juga rukun. Maknanya contoh syarat sah salat yang kita sebutkan pada bulan yang lepas ada 5. Yang pertama ialah menghadap kiblat. Yang kedua ialah menutup aurat. Yang ketiga, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, suci daripada najis pada badan, pada pakaian dan pada tempat salat. Dan yang kelima, syarat sah salat mengetahui telah masuknya waktu salat. Mengetahui telah masuknya waktu salat. Jadi apa beza syarat sah salat yang kita katakan 5 itu dengan rukun salat? Jadi jawapannya mudah, hadirin sidang jemaah. Syarat ni dia berada di luar daripada ibadat salat itu. Syarat dia berada di luar. Contoh menghadap kiblat. Maknanya perbuatan menghadap kiblat tu dia tidak ada kaitan dengan salat. Dari sudut dia bukan perbuatan salat. Cuma dalam salat wajib tak menghadap kiblat, kita kata wajib kerana ia syarat sah salat. Maknanya dia berada di luar, hadirin sidang jemaah. Begitu juga dengan menutup aurat. Menutup aurat bukan perbuatan salat, tapi dia wajib tak ketika dalam salat? Jawapannya wajib. Jadi sesuatu yang di luar itu namanya syarat. Sesuatu yang di luar namanya syarat. Macam kita kata bersuci. Tuan-tuan sekarang ni dah suci daripada hadas, ambil wuduk sebentar tadi. Kita dalam salat ke tadi tu? Tak. Kita di luar salat bila kita ambil wuduk. Tetapi ia syarat sah salat menunjukkan syarat sah salat ni di luar. Tapi semasa dalam salat kena ada tak? Kita kata kena ada lah. Maknanya wajib kita dalam keadaan berwuduk daripada mula sehingga selesai salat. Itu syarat sah. Baik. Kemudian kita kata rukun ni, kalau dah syarat tu di luar, maka rukun di dalam. Rukun tu mesti dia di dalam ibadat. Kalau kita kata rukun puasa mesti dalam ibadat puasa. Dia bukan berada di luar.
Kalau kita kata rukun wuduk mesti dia berada di dalam. Contoh kita sebut rukun wuduk ada 6, walaupun kita tak, pengajian kita tak masuk sebab kita fokus kepada fiqh salat saja. Tapi sebagai pengulangan kepada tuan-tuan, ilmu tuan-tuan, rukun wuduk ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan berserta siku, maknanya sehingga siku. Yang keempat menyapu sedikit daripada bahagian kepala. Yang kelima membasuh kedua-dua kaki berserta buku lali, dan yang keenam tertib. Jadi tuan-tuan nampak, basuh muka, tangan, kepala, kaki, semua tu dalam perbuatan wuduk. Oleh kerana itu dia rukun. Dia adalah rukun wuduk. Jadi bila kita nak cerita tentang rukun salat, tuan-tuan kena ingat, bila disebut rukun, hukum dia wajib. Bila saya kata rukun wuduk, maknanya perkara wajib dalam wuduk. Bila saya kata rukun tayamum, maka perkara wajib dalam tayamum. Bila kita kata rukun puasa, maka perkara wajib dalam puasa. Demikian bila kita kata rukun salat, perkara wajib dalam salat. Jadi rukun hukumnya apa? Wajib. Rukun ni hukumnya wajib. Yang mana implikasinya kalau kita tinggal, memberi kesan salat kita batal. Maknanya salat kita tidak sah. Gitu. Dan rukun salat ni dipecahkan kepada 13 rukun, hadirin sidang jemaah. Tapi yang saya nak sebut, yang lebih tepat, rukun salat dipecahkan kepada 3 rukun yang utama. Kita nak tengok satu persatu pada tengah hari ini. 3 rukun yang utama tu, rukun yang pertama ialah ar-ruknu al-qalbi, rukun hati. Maknanya dia rukun salat, tapi dia termasuk dalam kategori rukun hati, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai qalbi. Qalbi ni sebenarnya terjemahan langsung ke dalam bahasa kita jantung. Hadirin sidang jemaah. Sebab itu kalau al-qalbu dialih bahasa ke dalam bahasa Inggeris disebut heart. Maknanya heart ni apa dia? Hati ke jantung? Bila orang kata heart attack, maknanya serangan apa tuan-tuan? Dia kata serangan jantung ke serangan hati? Dia serangan jantung, dia tak kata serangan hati. Jadi heart di situ adalah qalbu. Jadi sebenarnya yang lebih tepat ialah jantung lah dalam bahasa Melayu, bukan hati. Hati itu liver dalam bahasa Inggeris. Jantung adalah heart. Jadi bila kita sebut rukun qalbi, rukun jantung lah kalau kita nak terjemah. Tapi ada orang kita sebut hati-hati, terpulang lah. Hadirin, dah ini istilah bahasa saja. Mereka kata, orang tanya hati dia kat mana, dia sebut sini. Padahal sini jantung lah kalau ikut kan. Bukan hati. Hati dia ada satu. Hati adalah satu anggota yang lain, betul tak, dalam badan kita ni. Dia ada jantung, ada hati, ada limpa, ada itu, ada ini. Jadi kita kata sebenarnya jantung lah yang lebih tepatnya. Tapi oleh orang kita biasa sebut hati, terpulang lah. Yang penting kita faham yang dimaksudkan adalah yang kita katakan di belah dada kita yang bahagian kiri ni. Hadirin sidang jemaah. Jadi rukun qalbi dalam salat hanya ada satu saja, iaitu apa? Niat. Rukun qalbi di dalam salat hanya ada satu saja, iaitu niat. Maknanya niat tu adalah perbuatan hati. Niat adalah perbuatan hati. Maknanya yang kita duk sebut usalli itu bukan rukun. Hadirin sidang jemaah, itu bukan rukun. Dia tak termasuk dalam kategori rukun. Kita kata usalli, contoh usalli fardal asri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala, contoh. Ataupun sebentar nanti usalli fardha az-zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum, kalau kita jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Yang tu namanya apa? Lafaz niat. Yang tu namanya lafaz niat. Sedangkan kita kata rukun solat, lafaz niat ke niat? Kita kata niat, bukan lafaz niat. Ada beza antara niat dan lafaz niat. Bahawasanya niat di dalam hati, lafaz niat di lidah. Lafaz niat mesti dilafazkan. Niat dalam hati tak boleh didengari pun sebenarnya. Kerana dia amalan hati. Amal niat adalah amalan hati. Jadi sebab itu dia dinamakan sebagai rukun. Sebab itu saya selalu sebut perbezaan antara niat dan lafaz niat. Tak kira lah untuk wuduk ke, untuk puasa ke, untuk solat ke, untuk apa-apa, niat dan lafaz niat berbeza pada 3 situasi, pada 3 perkara. Yang pertama, niat hukumnya wajib, manakala lafaz niat hukumnya sunat. Tuan-tuan nampak beza tu. Niat wajib, lafaz niat sunat.
Maknanya kalau tuan-tuan salat ada niat dalam hati, tapi tuan-tuan tak sebut usalli pun, sah tak salat? Kita kata sah. Jadi kita janganlah nanti tengok imam, ustaz saya tengok imam tu tak usalli pun, tak dengar pun, tak sah ke sembahyang kami ni? Macam mana pula tak sah? Usalli tu sunat. Meninggalkan yang sunat tak memberi kesan kepada sahnya salat. Macam kita sembahyang tapi kita tak baca doa iftitah, sah tak salat? Sah salat. Kita salat tapi kita tak baca amin selepas baca Fatihah, sah tak salat? Kita kata sah salat. Kita salat tapi kita tak baca bacaan surah selepas Al-Fatihah, sah tak salat? Kita kata sah salat. Meninggalkan yang sunat tak memberi kesan kepada sahnya salat. Itu perbezaan yang pertama. Niat hukumnya wajib, lafaz niat hukumnya sunat. Yang kedua, niat tempatnya dalam hati, manakala lafaz niat tempatnya di lidah. Itu perbezaan yang kedua. Dan yang ketiga, niat ni adalah semasa kita melakukan perbuatan yang pertama daripada ibadat. Niat, kita lakukan niat tu ketika kita melakukan perbuatan pertama daripada ibadat. Contoh, apa perbuatan pertama kita yang wajib ketika kita ambil wuduk? Apa yang wajib? Perbuatan pertama ketika ambil wuduk, membasuh muka. Jadi ketika itu kita niat. Maknanya niat wuduk ni ketika kita membasuh muka. Hadirin hadirat. Maknanya niat ni mesti seiring. Berdalilkan hadis Nabi tu, innamal a'malu bin niat. Amalan tu dia mesti berseiring dengan niat. Itu maksud dia. Amalan dia mesti berdamping dengan niat. Maknanya niat ni mesti dilakukan pada permulaan ibadat. Maknanya permulaan wuduk adalah basuh muka. Jadi ketika itu kita masuk niat adalah hati. Salat pula apa dia punya permulaan? Salat bermula dengan apa? Salat bermula dengan takbiratul ihram. Jadi bila kita lafaz Allahu Akbar, ketika itu masukkan niat dalam hati. Maknanya niat ni bila? Niat ni ketika permulaan ibadat. Kalau ketika wuduk, ketika basuh muka. Kalau salat ketika takbiratul ihram. Maknanya ketika kita lafaz Allahu Akbar, ketika itu wajib masukkan niat dalam hati. Wajib masukkan niat dalam hati. Adapun lafaz niat bila? Lafaz niat sebelum. Lafaz niat sebelum. Maknanya sebelum kita basuh muka tu kita dah baca lafaz niat, nawaitu raf'al hadas. Maknanya contoh, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Kemudian basuh muka, niat dalam hati. Itu maksud dia. Itu dia punya flow dia, turutan dia. Kalau untuk salat pun sama. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ketika itu sebelum Allahu Akbar baru masuk niat dalam hati. Maknanya semasa sebutan Allahu Akbar tu niat dimasukkan ke dalam hati. Jadi itu tiga perbezaan di antara niat dengan lafaz niat. Niat ni hukum dia wajib, lafaz niat sunat. Niat tempatnya dalam hati, lafaz niat di lidah. Niat ni semasa ibadat yang pertama, manakala lafaz niat sebelum kita memulakan ibadat. Lafaz niat ni mesti dia sebelum. Hadirin dan hadirat. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya rukun qalbi di dalam salat hanya ada satu saja. Rukun qalbi dalam salat hanya ada satu je. Baru ni saya pergi di satu surau, dia tulis dekat papan putih macam ni lah, rukun salat. Betul dah, dia kata ada 13. Tapi dia tulis rukun qalbi ada 2. Satu niat, satu lagi tertib. Saya tak tahu macam mana tertib tu jadi rukun hati pula. Tertib ni ikut turutan. Jadi tertib tak termasuk rukun hati sebenarnya. Tapi saya tak sempat nak tegur sebab saya tengah ceramah. Jadi kacau pula topik tu, hadirin dan hadirat. Lepas ceramah kena jadi imam, lepas jadi imam balik tak sempat saya nak betulkan balik. Jadi sebab saya perasan tu lah ada kesilapan sedikit. Tertib bukan rukun hati. Tertib ni turutan, ikut turutan. Maknanya mesti berdiri tegak dulu, baru rokok, baru i'tidal, baru sujud, baru duduk antara sujud. Dia mesti ikut turutan. Jadi ikut turutan tu perbuatan ke hati? Perbuatan lah, dia bukannya hati. Maknanya bukan amalan hati. Dia amalan perbuatan. Amalan anggota badan. Itu maksud dia. Jadi itu yang pertama, rukun qalbi. Jadi rukun qalbi dalam salat hanya ada satu sahaja, iaitu niat. Dan untuk salat fardu dalam mazhab Syafi'i ni, wajib kita masukkan dalam hati kita 3 benda untuk salat fardu. Ini maksud saya salat secara individu lah. Salat berjemaah nanti kita akan tambah satu kewajipan.
Apa dia yang wajib yang 3 tu? Wajib kita masukkan dalam hati bila kita berniat. Yang pertama, qasdul fi'il. Apakah tujuan perbuatan kita? Kena masukkan dalam hati. Qasdul fi'il ni, aku nak buat apa ni? Kita nak buat apa ni? Jadi dia punya lafaz dia akan jadi apa? Disunatkan usalli, aku nak solat. Itu dia punya qasdul fi'il. Aku nak solat, usalli. Yang kedua adalah al-fardiyah. Mesti kita kena mention kita nak solat apa. Solat fardu ke, solat sunat ke, kita kena masukkan dalam hati kita. Dia punya lafaz akan jadi macam mana? Fardhu. Maknanya usalli fardhu. Dan kewajipan yang ketiga ialah mesti kita tentukan, ta'yin dalam bahasa Arab disebut kita wajib tentukan yang ini solat apa ni. Maknanya solat fardu apa. Jadi kita kata usalli fardhu zuhur, usalli fardhu zuhur. Sahaja aku solat fardu zuhur. Jadi itu je yang wajib, masukkan dalam hati usalli fardhu zuhur. Ataupun dalam bahasa kita pun boleh, sahaja aku solat fardu zuhur. Masukkan tu dalam hati. Bila kita Allahu Akbar, masukkan dalam hati sahaja aku solat fardu zuhur. Itu kewajipan untuk solat fardu. Tapi kalau kita nak buat solat fardu tu secara berjamaah, kita kena tambah kewajipan yang keempat. Iaitu kewajipan yang keempat ialah mengikut imam. Mesti kena masukkan dalam hati tu. Maknanya sahaja aku solat fardu zuhur mengikut imam. Itu pun dah, itu je kewajipan. Yang 4 rakaat ada ke qada ke, ini tak wajib sebut. Ini tak wajib masuk dalam hati pun. Jadi maknanya yang kewajipan dalam niat ni mesti ada 3 tu tadi. Qasdul fi'il, usalli tu, fardiyah, fardu tu, dan juga ta'yin. Salat fardu apa? Zuhur ke, subuh ke, asar ke, maghrib ke, isyak. Itu maksud dia. Tapi kalau untuk salat berjamaah kita kena tambah lagi makmuman, ataupun dalam hati kita masukkan secara berjamaah. Lillahi ta'ala ke apa semua tu tak perlu pun sebenarnya. Cuma kalau seorang nak sebut dalam lafaz niat tak apa, tak ada masalah. Usalli fardhal asri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala, gitu. Hadirin dan hadirat. Jadi ini untuk berkait dengan niat. Jadi kata penulis kitab, wala budda li sihhatiha an taqtarina bi takbiratil ihram. Nak menjadikan niat itu sah, mestilah niat itu seiring dengan takbiratul ihram. Tengok, takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ni lafaz, maknanya lafaz Allahu Akbar. Jadi bila kita sebut Allahu Akbar, seiring niat dalam hati ketika kita melafazkan takbiratul ihram tersebut. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah rukun qauli, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai al-arkanu al-qauliyah, rukun-rukun perkataan. Kalau rukun qalbi, rukun hati, hanya ada 1. Rukun qauli, rukun perkataan ni dia ada 5. Hadirin sidang jemaah, saya nak sebut satu persatu, dia ada 5. Yang pertama ialah membaca surah Al-Fatihah, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah Al-Fatihah ni dia rukun perkataan di dalam solat. Maknanya hukum dia apa? Wajib. Tadi saya sebut tadi, bila kita sebut rukun maka hukumnya wajib. Rukun tak jadi sunat, rukun sentiasa wajib. Jadi membaca surah Al-Fatihah di dalam solat merujuk kepada setiap rakaat solat. Maknanya surah Al-Fatihah ni dia wajib dibaca bukan pada rakaat pertama saja, tetapi ia wajib dibaca pada keseluruhan solat. Maknanya rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, wajib kita membaca surah Al-Fatihah. Bila dikata surah Al-Fatihah, maka ketujuh ayat tu wajib dibaca. Daripada ayat pertama iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama surah Al-Fatihah. Ayat kedua Alhamdulillahirabbilalamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat Maliki Yaumiddin. Ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ketujuh ayat ni wajib dibaca. Tak boleh terlepas satu pun. Ada sebahagian orang dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah solat dia. Ada sebahagian orang dia senyap je, Alhamdulillahirabbilalamin. Ini tidak sah solat dia kerana dia tak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Itu kalau tuan-tuan buka dalam kitab
matan Abi Syuja' atau matan Al-Ghayah wa Taqrib, dia kata wa minha, maknanya wa min arkanis salah, antara rukun salat ialah qiraatul Fatihati, membaca surah Al-Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim merupakan satu ayat daripada Al-Fatihah. Dia nak bagi penegasan tu bahawasanya wajib kita membaca bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah di dalam salat. Dan kita kata bacaan Al-Fatihah ni, hadirin dan hadirat, ia merupakan hukumnya wajib dibaca, tak kira apa salat sekalipun. Tak kira apa salat sekalipun. Salat fardu wajib dibaca, salat sunat pun wajib dibaca juga. Salat berjamaah wajib dibaca, salat bersendirian pun wajib dibaca. Kita imam pun kita wajib baca, kita makmum pun kita wajib baca Al-Fatihah. Ini pandangan jumhur, ni pandangan majoriti ulama. Sebab itu semua orang wajib baca surah Al-Fatihah dalam salat. Tuan-tuan bayangkan, hatta salat jenazah sekalipun dibaca surah Fatihah tak? Dibaca juga surah Al-Fatihah di dalam salat jenazah. Tuan-tuan bayang, salat jenazah pun orang baca Fatihah, menunjukkan Fatihah ni wajib. Jadi ni rukun qauli yang pertama, rukun perkataan yang pertama, membaca Al-Fatihah. Saya minta maaf, sebenarnya yang pertama bukan Al-Fatihah, yang pertama takbiratul ihram. Ini saya susun balik. Rukun qauli, rukun perkataan, dia ada 5 tadi saya kata. Yang pertama sekali ialah takbiratul ihram, iaitu lafaz Allahu Akbar, itu lafaz Allahu Akbar. Yang lebih tepat, macam saya selalu sebut, takbiratul ihram ialah melafazkan takbir, melafazkan takbir. Kenapa saya kena sebut macam tu? Kerana ada orang dia kata takbiratul ihram ni mengangkat takbir, mengangkat takbir. Bagi saya tidak tepat sebutan mengangkat takbir. Kerana mengangkat, kita nak angkat ni benda, hadirin dan hadirat, angkat buku boleh lah, angkat kotak boleh lah, angkat apa nama lagi, angkat bakul boleh lah. Tapi nak angkat takbiratul ihram ni macam mana? Takbiratul ihram tu apa makna dia? Takbiratul ihram makna dia lafaz. Lafaz Allahu Akbar, sebutan Allahu Akbar tu. Tuan-tuan, macam mana kita nak mengangkat lafaz Allahu Akbar? Allah, macam mana kita nak angkat lafaz Allahu Akbar? Tak, jadi sebab tu tidak tepat terjemahan tu. Sebab itu apa pun perkara yang penting kita kena faham apa? Faham definisi, hadirin dan hadirat. Apa maksud takbiratul ihram? Percayalah, kalau orang kita ni dia tak faham definisi, dia akan bawa benda pelik-pelik datang dalam agama ni. Kalau definisi pun hang tak faham, takrif pun kita tidak tahu. Saya nak kongsikan ini sebab semalam, 2 hari lepas, hadirin dan hadirat, ini di Twitter lah, saya tengok di Twitter. Sekarang ni tak ada dah Twitter, sekarang dia panggil X, hadirin dan hadirat. Dia tak ada dah aplikasi X sekarang ni. Dulu Twitter tapi dah dibeli dah oleh siapa nama yang beli tu, saya pun tak ingat, orang kaya tu apa nama? Ya, apa nama? Elon Musk. Dia dah beli dah Twitter tu jadi X, diubahnya. Jadi ada orang tulis di Twitter ni, dia kata wanita haid ni dia wajib imsak, dia kata. Wanita haid dia wajib imsak. Kemudian dia kata ini yang disebut dalam kitab-kitab fiqh, wanita haid wajib imsak. Kemudian saya pun tegurlah, saya komen, saya kata salam, saya kata tak betul tu, dalam kitab fiqh wanita haid tidak wajib imsak. Itu saya ulah balik, wanita haid tidak wajib imsak. Kemudian dia komen balik, dia kata kau tu yang tak betul, dia kata wanita haid wajib imsak, dia kata Allah, saya kata. Tapi sampai hari ni saya tak komen dah, reply tu biarlah, saya kata. Lepas tu dia kata kau yang tak betul, wanita haid tu tak, wanita haid wajib imsak, dia kata. Tuan-tuan, jelas tak dia apa yang dia faham sebenarnya imsak ni? Imsak ni apa yang dia faham tu? Saya kata penting definisi tu. Apa hang faham definisi imsak? Malas saya nak tanya, bulan puasa tak baik debat, hadirin dan hadirat. Saya nak bagi tahu benda tu tak betul je lah. Tak, sebab dia kata dalam kitab-kitab fiqh. Saya ni mengajar kitab fiqh, tak jumpa pun. Jadi sebab tu saya tegur. Sebab dia kata dalam kitab fiqh kata wanita haid wajib imsak. Dia kata tak betul. Dalam kitab fiqh kata wanita haid tak wajib imsak. Baik, imsak ni apa dia, tuan-tuan? Orang kita lagi lah, dia ingat imsak tu yang 10 minit sebelum azan subuh. Itu je lah orang tu tahu. Itu bukan imsak yang kita maksudkan. Itu imsak tu pun kita tak tahu mana datang.
Tapi itu adalah lebih kepada langkah berjaga-jaga sajalah. Itu yang tulis kat sini, waktu imsak itu tak apalah, itu cerita lain lah. Tapi bukan makna pukul 5.56 tak boleh makan, boleh makan lagi, boleh minum lagi. Yang tak boleh makan 6 minit pun tak boleh makan. Maknanya bila masuk subuh. Itu, tapi imsak orang kita ni 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Orang kita nampak faham yang tu, okeylah, tak apalah. Tapi imsak dalam kitab fiqh ni maksud dia lain. Imsak ni makna dia, kalau seseorang itu sebagai contoh, dia membatalkan puasa dia dengan sengaja. Contoh, ada seorang suami isteri, mereka bersetubuh di siang hari Ramadan. Puasa mereka batal tak? Puasa mereka batal kalau mereka lakukan perkara itu dengan sengaja. Orang yang seperti ini, ada beberapa tuntutan ke atas diri dia. Yang pertama, kita kata puasa dia batal, satu. Dan perbuatan itu hukumnya haram. Perbuatan itu hukumnya haram. Yang kedua, mereka berdua wajib qada. Mereka berdua wajib qada. Maknanya selepas Ramadan nanti mereka wajib qada puasa yang mereka batalkan disebabkan hubungan suami isteri tadi. Dan yang ketiga, yang ini penting, mereka wajib imsak. Ini yang baru betul. Mereka wajib imsak. Apa makna wajib imsak? Bila puasa mereka dah terbatal disengajakan dengan mengadakan hubungan suami isteri di siang hari Ramadan, mereka tak boleh makan juga, tak boleh minum juga. Itu makna dia. Bukan maknanya bila puasa dah terbatal disebabkan hubungan suami isteri, lepas tu dia kata, bang, kita nak makan apa tengah hari ni? Tak boleh, hadirin dan hadirat. Kita nak masak spaghetti ke lepas ni? Nak makan Maggi sama-sama? Tak boleh makan juga. Itu makna wajib imsak. Maknanya walaupun puasa dia dah terbatal, tetapi dia tetap wajib imsak. Maknanya tak boleh makan, tak boleh minum. Yang ni bagi orang yang dengan sengaja membatalkan puasa. Seperti orang yang memang dia sama saja-saja isap ukuk, dia wajib imsak. Kalau saja-saja minum air, saja-saja makan, dia wajib imsak selepas daripada itu. Puasa dia batal, tapi dia wajib imsak sampai waktu maghrib. Itu makna sebenar imsak. Tapi adakah wanita haid termasuk? Kita kata tak termasuk. Sebab wanita haid dia bukannya membatalkan puasa dengan sengaja, betul tak? Wanita haid ni memang dia tak wajib pun puasa. Bahkan kalau dia puasa pun, puasa dia tidak sah. Jadi sebenarnya boleh tak orang perempuan ni, wanita haid dia makan ketika dia berpuasa? Boleh. Bukan tak boleh makan. Yang ni masalah kita bila kita kata wanita haid wajib imsak. Maknanya seolah-olah wanita haid tak boleh makan, tak boleh minum sampai maghrib. Kesianlah ke dia dah tak wajib puasa. Daripada subuh ke maghrib tak boleh makan, tak boleh minum. Lepas tu yang kawan ni dia kata imsak tu maknanya bersifat dengan sifat orang yang puasa. Maknanya tak boleh makan di khalayak ramai. Ni definisi mana pakai? Siapa yang, ulama mana yang kata macam tu? Dia yang buat definisi sendiri, itu yang salah tu. Masalah orang kita ni, definisi tak betul. Jadi sebab tu kita kena betulkan definisi, hadirin dan hadirat. Jadi saya nak balik kepada tadi, wanita haid dia tidak wajib imsak. Maknanya dia boleh makan, dia boleh minum, tak ada masalah bagi dia nak makan, nak minum. Cuma dia, kita katakan kalau dia nak makan dan minum, dia elakkan secara publik. Itu maksud dia. Dia elakkan makan dan minum di khalayak ramai. Dia elakkan tujuan untuk apa? Untuk diri dia juga. Untuk elakkan fitnah kepada diri dia. Macam orang yang, saya tanya, orang lelaki ada tak keuzuran yang orang lelaki boleh tak puasa? Ada. Contoh kita ni kalau kita sakit, boleh tak kita tak puasa? Tapi sakit yang orang kata make sense lah, sakit yang ada kaitan lah. Ini kalau sakit hati dengan jiran, ini tak ada, ini wajib puasa, hadirin dan hadirat. Ini sakit yang macam kita kata sakit yang betul-betul memang dia tak boleh puasa, dia demam teruk ke apa ke, yang ni memang. Jadi oleh kerana itu dia wajib puasa. Saya tahu dia boleh untuk tidak berpuasa. Itu saya betulkan. Jadi kalau dia boleh tak berpuasa, boleh ke dia nak makan di publik? Dia pula buat Facebook live, hari ni demam makan Maggi. Tak boleh, bukan maksud dia macam tu. Kalau tak puasa, jangan kita zahirkan. Walaupun Allah bagi keringanan, sama juga dengan orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir boleh untuk dia tidak berpuasa. Maknanya boleh untuk dia tidak berpuasa. Dan sebab itulah Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa majlis yang ketika Nabi bermusafir, Nabi tak puasa. Dan biasanya peperangan Nabi berlaku pada ketika Nabi musafir lah. Peperangan semua Nabi musafir. Dan peperangan berlaku dalam bulan Ramadan ada 2 kali. Dan kedua-duanya Nabi tak puasa. Tu pun saya tak pasti mana datang orang kata, hang ni lemah semangat, Nabi pun berjihad dalam bulan Ramadan, Nabi pun berperang dalam keadaan puasa. Mana datang benda tu ayat tu? Siapa yang bagi tahu dia Nabi puasa ketika perang? Mana ada Nabi puasa ketika perang? Jadi Nabi buka puasa, hadirin dan hadirat. Sebab ada satu riwayat yang menceritakan bahawasanya sahabat-sahabat jadi lemah sebab puasa perang. Nabi, sedangkan musuh dah nak lawan dah ni. Jadi Nabi suruh buka puasa. Mana sampai tahap itu.
Tiba-tiba orang kita kata, ni bekerja pun malas. Nabi dulu berperang ketika bulan Ramadan. Betul lah Nabi berperang ketika Ramadan, tapi soalannya Nabi berpuasa ke tak? Itu. Jadi sebenarnya tidak. Yang tepatnya tidak. Hadirin dan hadirat. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Nabi memberi keizinan pun sebenarnya untuk sebahagian berpuasa dan sebahagian tidak berpuasa. Bahkan ada riwayat yang jelas Nabi naik atas unta, Nabi minum air. Ini disebut dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau kamu tak tunjuk para sahabat ni macam ada yang nak puasa, Nabi minum air daripada orang ketika sedang pada bulan Ramadan, ketika sedang bermusafir dan ketika sedang berperang. Hadirin dan hadirat. Tapi Nabi buka puasa disebabkan berperang ke disebabkan musafir? Sebenarnya sebab musafir. Ketika itu permusafiran. Orang musafir diberi keringanan untuk dia tidak berpuasa. Dan peperangan berlaku pada ketika Nabi bermusafir. Ialah kita berperang, mana ada perang sebelah rumah. Perang ni mesti keluar kawasan. Atau Nabi perang semuanya Nabi keluar kawasan, pergi Tabuk lah, pergi ke Badar lah, pergi ke macam-macam, semuanya keluar. Hadirin dan hadirat. Baik, jelas yang tu. Jadi berbalik kepada isu kita tadi, takbiratul ihram adalah rukun qauli yang pertama. Dan takbiratul ihram ni saya kata tadi lafaz, sebab itu rukun qauli. Dia bukannya, kalau perbuatan kita kata mengangkat takbir, yang ni dia adalah perbuatan. Yang angkat tu angkat dua tangan ketika takbir tu betul. Mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram itu betul lah. Tapi kalau nak sebut takbiratul ihram, yang lebih betul adalah melafazkan takbiratul ihram. Yang angkat dua tangan ni wajib ke? Tak, yang ni sunat. Hadirin dan hadirat, angkat dua tangan ni sunat. Yang wajib adalah sebutan Allahu Akbar. Jadi sebutan Allahu Akbar itu yang wajib. Jadi cara sebutannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma disunatkan untuk tidak terlalu panjang. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab fiqh seperti Takrirat Sadidah, dia kata tak boleh lebih daripada 8 harkat. Allah tu tak boleh lebih daripada 8 harkat. Tu pun 8 tu panjang lah tu. Maksudnya Allahu Akbar. Sebab ada imam kadang-kadang dia terlalu panjang. Allahu Akbar. Dia tak boleh lebih. Jangan terlalu panjang. Biasa-biasa 2 harkat pun dah memadai sebenarnya. Allahu Akbar. Cukup. Tetapi jangan Allahu Akbar. Itu ubah maksud. Kalau Allahu Akbar tu, maksud dia akan jadi adakah Allah tu maha besar? Dia dah ubah dah. Adakah Allah tu maha besar? Dia tanya pula soalan. Padahal Allahu Akbar tu satu statement. Allah maha besar, statement. Tapi bila dia kata Allahu Akbar, adakah Allah tu maha besar? Ataupun dia kata Allahu Akbar, Allah, adakah dia maha besar? Ini tak boleh. Ada orang dia panjangkan ba, Allahu Akbar. Ada juga. Tapi ni style orang mana pun kita tak tahulah. Allahu Akbar. Ada juga. Padahal Akbar. Bahaya kalau Allahu Akbar. Akbar tu maknanya gendang-gendang. Jadi terjemahan dia akan jadi Allah gendang-gendang. Lagi masalah. Jadi sebab tu penting bahasa Arab ni. Disebutan yang betul, tuan-tuan kena sentiasa tanam dalam diri kita ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu saja. Baik, itu adalah rukun qauli yang pertama. Rukun qauli yang kedua saya dah sebut tadi, membaca surah Al-Fatihah. Kita nak beralih kepada rukun qauli yang ketiga, dan saya nak habis pada petang ini, tengah hari ini dengan rukun qauli saja. Kita kata ada 5 tadi, ada 3 lagi. Yang ketiga ialah bacaan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir. Tasyahud dalam solat ni ada 2. Betul tak? Tasyahud awal, tasyahud akhir. Ada orang kata tasyahud akhir dengan tahiyat akhir apa bezanya? Kita kata tak ada beza, sama. Tuan-tuan kita ni jangan pening. Tahiyat awal sama dengan tasyahud awal, tahiyat akhir sama dengan tasyahud akhir. Tak ada beza pun. Jadi bacaan tasyahud akhir. Tasyahud awal hukum dia sunat. Ini tuan-tuan kena ingat. Tasyahud awal hukum dia sunat. Tasyahud akhir hukum dia wajib. Duduk tahiyat awal hukum dia sunat. Duduk tahiyat akhir hukum dia wajib. Jadi begitu je cara kita faham. Apa yang berkenaan dengan tahiyat akhir ni, bacaan ke duduk wajib. Cuma yang tasyahud akhir tu dia adalah rukun qauli yang ketiga. Rukun qauli yang ketiga. Dan bila kita sebut tasyahud ni apa makna dia? Tasyahud ni adalah bacaan
yang mencakupi 4 perkara, hadirin dan hadirat. Bila cukup 4 ni, cukuplah tasyahud. Bila tak cukup, maka tak cukup. Apa dia yang 4 tu? Yang pertama, kena ada pujian kepada Allah, yang mana lafaznya yang paling pendek, at-tahiyyatulillah. Tahiyyatulillah ni maknanya penghormatan ditujukan, kemuliaan ditujukan kepada Allah. Dan lafaz dia yang paling panjang, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu yang paling panjang. Tapi kalau kita berpada dengan at-tahiyyatulillah pun cukup. Kemudian yang kedua, mesti kena ada salam kepada Nabi dengan lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini lafaz dia. Yang ketiga adalah salam kepada hamba Allah yang saleh dengan lafaz assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, kepada kita dan kepada hamba Allah yang saleh. Dan yang keempat, mesti ada 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup 4 ni, cukuplah tasyahud. Maknanya tasyahud awal ada tak benda-benda tu? Tasyahud awal ada tak? Ada, sebab tu namanya tasyahud. Tahiyat awal kan kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatul, kan kita baca juga ayat tu, assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, syahadu an la ilaha. Itulah namanya tasyahud. Tasyahud ni bila dia cukup 4 ciri tu, 4 lafaz tu. Dia mesti ada tahiyat kepada Allah, salam kepada Nabi, salam kepada kita dan hamba Allah yang saleh, dan 2 kalimah syahadah. Bila cukup 4 tu, cukuplah tasyahud. Cuma tasyahud awal hukumnya sunat, tasyahud akhir hukumnya wajib. Kenapa nama tahiyat pula? Sebab tahiyat lah. Kenapa nama tasyahud? Sebab ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, sama je, tak ada beza pun. Kenapa dinamakan sebagai tahiyat? Sebab ada at-tahiyyatulillah tu. Itu namanya tahiyat. Kenapa dinamakan sebagai tasyahud? Sebab ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sama saja. Tahiyat adalah tasyahud, tasyahud adalah tahiyat. Jadi jangan pada pening lah. Kita belajar agama ni jangan pening. Mudah je agama ni. Hadirin dan hadirat. Yang pening tu belajar ajaran sesat, tapi orang belajar juga. Dia sebenarnya gitu. Kalau ajaran yang ikut Quran sunnah ni mudah je nak faham. Tapi orang malas, orang belajar pula, orang ngantuk lah, orang tidur lah, orang penat lah. Tapi sebenarnya mudah sangat. Hadirin dan hadirat. Baik. Kemudian yang keempat, selepas tasyahud akhir, yang wajib daripada rukun qauli adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir. Maknanya selawat ke atas Nabi ni pada tasyahud awal hukumnya sunat. Bahkan ia termasuk dalam sunat ab'ad. Tapi selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir hukum dia wajib. Hukum dia wajib. Dan seringkas-ringkas selawat, lafaz dia Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang paling ringkas sekali. Maknanya kalau tuan-tuan dah baca tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian tuan-tuan kata Allahumma salli ala Muhammad, kemudian tuan-tuan kata assalamualaikum warahmatullahi, sah dah salat, habis dah. Maknanya sah salat kita. Sebab yang wajibnya adalah Allahumma salli ala Muhammad saja. Tetapi kita kena ingat bahawasanya antara perkara sunat di dalam salat ialah berselawat ke atas ahli keluarga Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat akhir. Sebab itu kita dianjurkan, disunatkan kepada kita membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah tak wajib. Selawat Ibrahimiyah tu sunat. Yang kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampailah kepada innaka Hamidum Majid. Yang ini hukum dia sunat. Yang wajib hanyalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang wajib. Maknanya kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad sahaja pun telah mencukupi, telah memadai. Cuma bila kita kata selawat kepada ahli keluarga Nabi itu termasuk dalam sunat ab'ad untuk tahiyat akhir, maka sesiapa yang meninggalkan selawat kepada ahli keluarga Nabi pada tahiyat akhir, dia dituntut untuk sujud sahwi. Dia dituntut untuk sujud sahwi kerana meninggalkan sunat ab'ad. Cuma solat dia sah ke tidak? Jawapannya sah. Kalau dia tak sujud sahwi sekalipun, solat dia adalah sah. Kerana ingat, tuntutan sujud sahwi tidak wajib. Tuntutan sujud sahwi ni kalau tak baca doa kunut ke, kalau tak duduk tahiyat awal ke, kalau tak baca tahiyat awal ke, kalau tak selawat kepada Nabi dalam tahiyat awal ke, kalau tak selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir ke, tuntutan sujud sahwi adalah sunat. Dan saya sebut tadi meninggalkan yang sunat
tidak memberi kesan kepada sahnya salat. Meninggalkan yang sunat tidak memberi kesan kepada sahnya salat. Baik. Jadi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir. Maknanya dia punya flow dia akan jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya digalak itu wajib. Yang wajib itu je. Tapi disunatkan kita tambah wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad sampailah innaka Hamidum Majid. Itu yang keempat. Kemudian rukun qauli yang kelima, yang terakhir saya untuk petang ni. Rukun qauli yang kelima ialah at-taslimatul ula, at-taslimatu al-ula. Maknanya ucapan salam yang pertama, ucapan salam yang pertama. Dan seringkas-ringkas salam adalah assalamualaikum. Seringkas-ringkas salam adalah assalamualaikum. Tapi seafdal-afdalnya ialah sebutan assalamualaikum warahmatullah. Kenapa kita kata afdal? Sebab Nabi buat macam tu. Nabi yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi tuan-tuan kena ingat, yang rukunnya adalah ucapan tu. Yang paling kepala ke kanan ke kiri tu tak wajib pun. Maknanya bahkan Nabi ada je riwayat yang Nabi assalamualaikum warahmatullah, Nabi pandang depan saja. Ada juga riwayat macam tu. Tapi yang wajib hanyalah sebutan lidah tu, assalamualaikum tu yang wajib. Maknanya kalau kita kata selepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kata Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum, sah dah solat kita. Maknanya itu yang wajib. Tapi macam kita kata tadi lah, menyelisihi yang sunat lah. Maknanya kita kena juga selawat atas Nabi, ahli keluarga Nabi, itu sunat. Dan afdal bagi kita assalamualaikum warahmatullah. Yang kita kata wajib hanyalah salam yang pertama saja. Maknanya rukun salam yang pertama saja. Jadi kita dah sebut 6 rukun. Yang pertama rukun qalbi ada 1, iaitu niat. Niat tempatnya dalam hati. Dan kita sebut yang kedua rukun qauli, rukun perkataan. Dan rukun perkataan saya kata tadi ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, sebutan Allahu Akbar. Yang kedua bacaan surah Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir, iaitu bacaan tasyahud akhir. Yang keempat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir itu. Dan yang kelima salam yang pertama. Yang kelima ialah salam yang pertama. Dan ada 2 kewajipan rukun qauli yang kita kena jaga, hadirin dan hadirat. Ada 2 kewajipan rukun qauli. Yang pertama, rukun qauli ni wajib dibaca di lidah, wajib dibaca di lidah. Bukan baca dalam hati, bukan. Tak. Dia mesti Allahu Akbar, nampak baca di lidah. Dia bukan lepas sembahyang baca Fatihah tak baca. Baca mana? Itu bukan baca. Itu bukan baca, hadirin dan hadirat. Baca ni bacalah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru baca. Tapi kalau mulut tutup, baca apa? Itu tak baca, itu sekadar lalukan dalam hati je. Yang ni tak. Nama pun rukun qauli, rukun qauli perkataan. Perkataan mesti kena cakap. Bak kata Ahmad Nispu cakap, kena cakap lah, hadirin dan hadirat. Dia rukun qauli. Dia bukannya rukun qalbi. Kalau baca Fatihah tu rukun qalbi ialah senyap je. Ini rukun qauli, perkataan kena cakap. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kewajipan yang pertama. Dan kewajipan yang kedua, wajib didengari oleh telinga sendiri. Maksudnya telinga orang yang membaca. Maknanya bukan telinga orang lain, telinga imam ke, telinga jemaah belakang, bukan. Telinga kita yang membaca. Kita wajib dengar. Tapi kewajipan ni diikat, kata Imam Nawawi, wajib untuk dia mendengar bacaan rukun qaulinya sendiri in kana sahihas sama', kata Imam Nawawi, sekiranya pendengarannya elok. Sekiranya pendengarannya elok. Maknanya wajib didengari bacaan rukun qauli kita tu kalau telinga kita elok je lah. Dah kalau telinga tak apa elok, hadirin dan hadirat, wajib ke kita dengarkan juga? Tak wajib lah. Dah dia pekak, memang tak dengar lah. Dia Allahu Akbar, kemudian dia tak dengar Allahu Akbar, dia tak dengar lagi, dah dia pekak. Jadi orang lain dah bising dah. Sebab tu kita kata kewajipan mendengar kepada telinga sendiri ni hanya bagi orang yang sihat sahaja. Maknanya pendengarannya elok sahaja. Orang yang tak apa dengar tak payah. Maknanya cukup sekadar dia tahu yang dia baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, At-tahiyatul mubarak, begitu. Hadirin dah hadirat. Jadi selesai dahulu sampai ke 5 rukun qauli dan 1 rukun qalbi, dah ada 6. Jadi tuan-tuan ingat saya kata tadi ada 13 rukun,
Semua rukun yang saya tak sebut lagi, semuanya adalah rukun perbuatan. Semuanya adalah rukun perbuatan, iaitu insya-Allah kita akan sambung selepas daripada hari raya lah insya-Allah. Mungkin bulan depan insya-Allah, bulan 5. Ya Allah, dah sekejap bulan 5 dah tuan-tuan. Nak dekat bulan 5 dah bulan depan insya-Allah. Jadi hampir separuh tahun dah dunia kita ni. Mudah-mudahan dah nak kiamat dah insya-Allah. Jadi saya rasa memadai sekadar itu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.